Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Sebelum kita pergi kepada topik 2 iaitu teori-teori etika, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan kumpulan kami iaitu saya sendiri, Muhammad Hazim bin Omar. Ini pula Muhammad Khalil bin Talib dan ini pula Muhammad Muaz bin Muhammad Naha. Seterusnya ialah Muhammad Khairul Azmi bin Hasliman. Ini pula Muhammad Hanif bin Muhammad Arif. Ini pula Pakis bin Fuadi. Ini pula ialah Khairul Azudin bin Saidin. Dan yang terakhir ialah Haris Rizwan bin Abdul Aziz. Dalam bab 2 ini, kita akan mempelajari berkaitan dengan teori etika klasik dan teori etika moden. Teori etika klasik pula terbahagi kepada 2 bahagian iaitu teori kebaikan dan juga teori teleologi. Teori etika moden pula terbahagi kepada 3 bahagian iaitu teori deontologi, teori keadilan dan juga teori hak asasi. Seterusnya, kami akan membentangkan tentang kegunaan teori-teori etika dalam kehidupan manusia serta penghayatan nilai yang boleh kita peroleh dalam topik ini. Sebelum menerangkan lebih lanjut, saya akan menerangkan pengenalan kepada teori-teori etika. Pengenalan kepada teori-teori etika. Etika berasal daripada falsafah iaitu filosofi yang menggabungkan di antara perkataan Greek dipanggil philia, membawa erti cinta atau persahabatan, dan sophia yang bermaksud kebijaksanaan. Manakala falsafah dari sudut bahasa ialah cinta dan kebijaksanaan. Dalam kajian falsafah terdapat 3 bahagian utama iaitu metafizik, epistemologi dan juga etika. Tirok 1991 menyatakan bahawa etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang membawa maksud watak dan selalu didefinisikan sebagai kajian mengenai moral manusia. Terdapat 2 pembahagian mengenai etika menurut falsafah moral iaitu metaetika dan juga etika normatif. Teori metaetika ini merupakan konsep yang agak abstrak dan memberikan tumpuan kepada makna dan asal-usul konsep etika. Sebagai contoh, persoalan seperti apakah yang dimaksudkan sebagai betul dan salah, baik dan buruk, persoalan inilah adalah kesan daripada tumpuan kepada metaetika. Bagi etika normatif pula, teori ini adalah teori yang standard untuk dicapai dan seringkali digunakan dalam kehidupan, terutamanya kehidupan masyarakat, psikologi manusia dan juga alam pekerjaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teori-teori etika ini, jom kita semua dengarkan penerangan berikut je. Teori kebaikan. Teori ini berasal dari pemikiran ahli falsafah Greek iaitu Aristotle yang terkenal dalam falsafah etika awal atau klasik. Di dalam karyanya Nicomachean Ethics, beliau menekankan kepada kepentingan membangunkan kecemerlangan iaitu kebaikan sebagai satu cara untuk mewujudkan kelakuan beretika. Aristotle menyatakan seorang yang memiliki watak yang baik dan cemerlang kebiasaannya boleh melakukan sesuatu perkara yang betul pada masa yang sesuai dengan cara yang dibenarkan. Beliau juga menganggap etika dan politik sebagai saling berkaitan. Di dalam karya tersebut, Aristotle menegaskan bahawa kebaikan adalah sesuatu yang praktikal untuk dilakukan dan diamalkan oleh manusia, dan etika pula menjadikan manusia itu lebih baik dalam setiap tindakan dan kelakuan yang dianggap betul, meliputi semua aspek kehidupan dan tidak terhad dalam konteks peraturan. Menurut falsafah etika Aristotle, terdapat 4 perspektif yang dikenali sebagai kebaikan moral, kebaikan utama, keadilan dan kemuncak kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan moral.
Menurut karya Aristotle di dalam buku Nicomachean Ethics, buku yang ketiga, kebaikan atau kecemerlangan perwatakan seseorang itu terhasil daripada sikap seseorang itu untuk berkelakuan secara baik atau sebaliknya, dan dia bertanggungjawab terhadap pilihan dari tindakan yang dilakukan. Mereka tidak bolehlah menyalahkan sesiapa atas tindakan yang dilakukan kerana mereka mempunyai pilihan untuk membuat sesuatu yang baik atau sebaliknya. Disebabkan itu, kebaikan moral ini adalah berasas kepada kebaikan atau kecemerlangan, kerana faktor untuk memilih dengan sedar berada di atas setiap manusia. Yang kedua adalah kebaikan utama. Aristotle telah mengenal pasti 4 jenis kebaikan yang dianggap sebagai kebaikan utama dalam diri seseorang itu. Yang pertama ialah kebijaksanaan, iaitu elemen yang paling penting mengikut Aristotle, kerana seseorang itu haruslah bijak membuat pertimbangan yang munasabah. Kebijaksanaan ini biasanya mempengaruhi watak seseorang itu dalam membuat keputusan. Yang kedua adalah kawalan kendiri. Kawalan kendiri ini membawa maksud mewujudkan sifat kesederhanaan kepada diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita berbelanja, jadi kita haruslah mengamalkan kesederhanaan dalam memanjakan sesuatu agar tidak boros. Yang seterusnya adalah keberanian. Keberanian ini membolehkan seseorang itu menegakkan kebenaran yang mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Seseorang itu boleh menunjukkan sikap keberanian ini apabila melihat sesuatu yang tidak betul dalam masyarakat dan ianya bercanggah dengan sistem perundangan di tempat tersebut. Yang terakhir bagi kebaikan utama ialah keadilan. Keadilan ini membawa maksud berlaku adil di dalam kehidupan dan sesama manusia. Keadilan berkait rapat dengan kebijaksanaan, kerana untuk berlaku adil, seseorang itu perlulah mempunyai ilmu. Yang seterusnya bagi 4 kebaikan utama ialah keadilan. Di dalam karya Nicomachean Ethics buku kelima, Aristotle memberi definisi keadilan kepada 2 komponen, iaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Seseorang yang adil dalam definisi keadilan umum ialah mereka yang berusaha secara baik, berhemah dengan orang lain dan menunjukkan kebaikannya dengan tidak menipu, menyeleweng sesuatu yang bukan hak mereka. Inilah yang diberikan dikatakan sebagai keadilan umum. Seterusnya adalah keadilan khusus. Keadilan khusus ni kebiasaannya bagi sesuatu negara adalah sistem kehakiman atau perundangan, yang mana seseorang di dalam konteks kehakiman berlaku adil pada tempat tersebut. Seseorang itu memerlukan kebijaksanaan dalam melakukan perhakiman terhadap sesuatu berdasarkan sesuatu kes bagi menyelesaikannya dengan adil bagi mengelakkan berlaku perselisihan faham terhadap masyarakat. Dan yang terakhir sekali adalah kemuncak kebaikan. Menurut karya Aristotle, beliau juga memperkenalkan konsep eudaimonia, iaitu pencapaian terbaik setiap manusia dalam pelbagai aspek seperti kebajikan, kebaikan, kebahagiaan, beretika dan kehidupan bermakna kepada diri sendiri, masyarakat, makhluk ciptaan Tuhan dan alam semesta. Kemuncak kebaikan juga menjadikan seseorang itu sentiasa merendah diri, sentiasa berlaku adil, membuat kebaikan terhadap orang lain dan mempunyai kebijaksanaan dalam membuat keputusan, dan menjadikan seseorang itu mempunyai jiwa yang besar dan sikap yang terpuji. Teori teleologi. Teori teleologi berasal daripada perkataan Greek, iaitu telos, bermaksud tujuan atau akibat. Logos bermaksud sebab, keterangan atau penjelasan. Jika tindakan seseorang itu membawa kesan yang baik atau yang diinginkan, maka tindakan itu dibenarkan dan dianggap sebagai betul dan bermoral. Seterusnya, seseorang seharusnya menilai kesan daripada sesuatu tindakan yang dilakukan sama ada mendatangkan kesan baik atau buruk kepada diri sendiri ataupun pihak lain. Nilai betul atau salah bergantung kepada penerimaan sesebuah masyarakat. Jika sesuatu tindakan itu diterima, maka ianya dianggap sebagai betul dan bermoral.
Aliran pemikiran teologi pula terbahagi kepada dua, iaitu utilitarianism dan egoism. Egoism ialah individu melakukan sesuatu yang beri kesan maksimum pada kebahagiaan dirinya sendiri. Egoism diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche. Selain itu, egoism menekankan unsur individualistik, iaitu mengutamakan nilai baik itu adalah yang menguntungkan diri, manakala nilai buruk adalah yang merugikan diri mereka sendiri. Kesan paling baik mendatangkan akibat yang dihajati dan disukai diri sendiri bagi aliran egoism. Ia juga mengedepikan kesan pihak lain dengan mereka hanya menumpukan kesan terhadap diri sendiri sahaja. Bagi aliran utilitarianism pula, seseorang individu itu harus melakukan sesuatu yang beri kesan baik pada orang ramai dan tidak terhad kepada diri sendiri sahaja. Utilitarianism berasal dari perkataan utility, iaitu berguna. Ia menekankan melakukan tindakan untuk mendapat keseronokan atau kebaikan untuk ramai orang atau pihak lain. Dua sarjana yang wujud pada aliran ini ialah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham membangunkan teorinya berdasarkan reaksi masalah kesan daripada revolusi industri di Eropah. Perindustrian wujudkan golongan kelas pertengahan dianggap sebagai ancaman kepada struktur masyarakat feudal sedia ada pada ketika itu. Masyarakat mula mencari makna etika dan moral selain definisi yang berpaksikan kepada pengertian doktrin agama. Kemudian, bagi aliran pemikiran utilitarianism, yang pertama, nilai kebaikan itu sendiri ialah sesuatu tindakan diukur kepada sejauh mana nilai kebaikan yang terhasil. Seterusnya, nilai impak kebaikan. Bagi bahagian ini, semakin ramai yang menerima kesan kebaikan daripada sesuatu tindakan, maka semakin baik tindakan tersebut. Utilitarianism tindakan, iaitu jika sesuatu tindakan menghasilkan kesan baik lebih besar daripada kesan buruk, maka tindakan tersebut dibenarkan. Seterusnya, utilitarianism peraturan, iaitu sesuatu tindakan itu haruslah tidak bercanggah dengan peraturan yang sedia ada dalam sesebuah masyarakat atau negara tanpa melihat kesan baik lebih besar daripada kesan buruk. Saya pula akan menerangkan berkenaan teori etika deontologi. Perkataan deontologi ini berasal dari perkataan Yunani iaitu dion yang bermaksud kewajipan. Etika deontologi ini menekankan kewajipan bagi sesuatu tindakan. Ia tidak melihat kepada kesan atau akibat dari tindakan tersebut. Teori ini berpendapat bahawa baik atau buruk sesuatu tindakan itu berdasarkan motif atau niat individu tersebut. Kita boleh mengambil contoh dari segi kehidupan seharian kita di mana kita diwajibkan untuk mengambil makanan yang berkhasiat. Ini kerana kita bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita. Jika makanan itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan kita, kita pula diwajibkan untuk tidak mengambil makanan tersebut. Teori etika deontologi ini dipelopori oleh seorang tokoh ahli falsafah dari Jerman iaitu Immanuel Kant. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg, Jerman. Beliau mendapat pengajian di University of Königsberg. Beliau juga merupakan seorang pengajar di universiti tersebut. Immanuel Kant juga ada menerbitkan beberapa buku yang dijadikan panduan oleh ahli-ahli falsafah yang lain. Antara terbitan beliau yang banyak dijadikan perujukan ialah The Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason dan Critique of Judgment.
Menurut Immanuel Kant, nilai moral kod sesuatu tindakan bukanlah dari akibatnya. Ini kerana akibat-akibat dari tindakan kita tidak sentiasa berada di bawah kawalan kita. Akan tetapi, motif atau tindakan kita adalah di bawah kawalan kita. Oleh itu, kita harus bertanggungjawab secara moral atas motif kita untuk membuat sesuatu tindakan sama ada tindakan itu baik atau buruk. Etika ini berlawanan dengan etika teleologi yang menitik beratkan soal kesan atau akibat dari sesuatu tindakan itu. Teori ini juga mempunyai beberapa kelemahannya, iaitu teori ini tidak menyediakan satu sempadan yang jelas untuk dijadikan panduan bagaimana sesuatu prinsip kebaikan sejagat itu harus dilaksanakan. Selain itu, teori ini juga agak kurang jelas dalam menentukan tindakan yang manakah dianggap bermoral atau tidak bermoral. Terdapat contoh yang boleh kita ambil dari teori etika deontologi ini dalam isu semasa kita. Contohnya seperti kes wanita yang ditahan oleh anggota keselamatan di sebuah pasaraya kerana kesalahan mencuri makanan dan ubatan. Kes ini terjadi sewaktu perintah kawalan pergerakan iaitu PKP. Wanita itu terjejas teruk sewaktu PKP berlangsung dan dia terpaksa mencuri kerana anaknya di rumah tidak sihat dan perlu dapatkan rawatan yang segera. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya iaitu Assistant Commissioner Nik Izani Muhammad Faisal terpanggil untuk mengunjungi wanita tersebut dan tidak mengambil sebarang tindakan ke atas wanita tersebut. Atas dasar belas ihsan, Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya dan Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengulurkan bantuan kepada wanita itu agar terus cekal dalam menghadapi cabaran bagi meneruskan kehidupan sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Daripada kes ini, kita dapat simpulkan bahawa salah atau betul tindakan seseorang itu berdasarkan niat atau motif pelakunya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Khairul Azudin. Pada hari ini saya diberikan tugas untuk membentang mengenai topik teori keadilan. Dalam teori keadilan ini, tokoh yang telah menghuraikan teori keadilan ialah John Rawls melalui karyanya iaitu A Theory of Justice. Sebelum itu, mari kita lihat biografi John Rawls. John Bowden Rawls, nama sebenarnya, telah dilahirkan di Baltimore, Maryland, Amerika Syarikat pada 21 Februari 1921. Bapanya ialah William Lee Rawls dan ibunya Anna Ebelstam. Seterusnya, mari kita lihat teori keadilan daripada John Rawls. Karya John Rawls, Teori Keadilan 1971, menerangkan konsep sistem keadilan sosial di mana beliau mentarifkan keadilan itu sebagai kesesamaan. Teori ini mempunyai pengaruh teori utilitarian dan juga teori deontologi yang diasaskan oleh Kant. Menurut Rawls, institusi sosial seharusnya dibangunkan dengan cara yang tidak meminggirkan kepentingan masyarakat hanya kerana menjaga kepentingan sekelompok individu. Untuk mencapai matlamat keadilan itu, beliau mencadangkan supaya seseorang itu membayangkan sedang berada dalam keadaan dirinya yang asal. Menurut Rawls, masuk dalam keadaan asal itu ialah situasi di mana sesuatu keadaan belum wujud atau tiada kerajaan, dan individu tersebut harus memilih prinsip-prinsip asas yang seharusnya dilakukan oleh sesebuah kerajaan. Dalam keadaan ini, individu tersebut membayangkan dirinya berada dalam dunia yang penuh kejahilan. Dunia yang penuh kejahilan ini menghalang manusia daripada mengetahui kelas sosial, gender, budaya, kewarganegaraan atau bakat dan kebolehan menjadi mereka. Pengetahuan yang ada pada manusia dalam keadaan sebegini ialah mereka hanya tahu terdapat perbezaan bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat. Lantaran itu, Rawls percaya bahawa manusia akan memilih prinsip-prinsip asas yang selamat untuk membentuk sesebuah kerajaan, iaitu prinsipnya hanya membenarkan nilai-nilai keadilan berasaskan kepada standard yang paling minimum untuk diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Untuk memahami konsep keadilan, Rawls telah memberikan satu contoh di mana terdapat sebiji kek yang harus dibahagikan kepada beberapa orang yang mahu pembahagian tersebut dibuat secara adil. Individu yang memotong kek itu harus menerima bahagian kek yang paling akhir. Oleh kerana individu itu diberikan tanggungjawab memotong kek berkenaan, maka akan terdapat
dorongan motivasi kepada dirinya untuk memotong kek tersebut dengan ukuran yang sama. Terdapat dua prinsip asas keadilan kepada manusia. Yang pertama ialah prinsip yang membenarkan setiap orang mendapat keadilan sebanyak yang mungkin. Prinsip yang kedua ialah prinsip ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ia hanya dibenarkan kepada tahap di mana ianya hanya menguntungkan sebilangan kecil sahaja manusia. Rawls berpendapat bahawa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesamping atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperolehi rasa keadilan, khususnya masyarakat yang lemah. Sekian itu saja daripada saya. Seterusnya saya menjemput rakan saya untuk membentangkan teori hak asasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya atas pembentangan sebentar tadi. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hanif bin Muhammad Arif, akan membentangkan tajuk teori hak asasi. Untuk teori hak asasi ini, kita akan lihat pandangan seorang ahli falsafah barat yang terkenal iaitu John Locke pada tahun 1632 hingga 1704. Beliau seorang ahli falsafah yang terhebat di Eropah pada akhir abad ke-17. John Locke belajar di dalam bidang sains dan perubatan di University Oxford dan menjadi profesor di sana. Menurut John Locke, terdapat 3 perkara yang menjadi teras dalam hak asasi manusia, iaitu kehidupan, kebebasan dan harta. Maksud kehidupan ialah setiap manusia berhak untuk hidup. Kebebasan ialah semua manusia berhak melakukan apa sahaja selagi tidak melanggar perkara yang pertama. Dan harta ialah setiap manusia berhak memiliki harta dan kekayaan selagi tidak bertentangan dengan perkara yang pertama dan yang kedua. Menerusi falsafah moral, John Locke percaya bahawa kerajaan sepatutnya menyediakan 3 perkara yang disebutkan sebentar tadi dan barulah dianggap sebagai kerajaan yang ideal ataupun yang unggul. Tujuan hak ini perlu diberikan kerana untuk melindungi rakyat daripada sebarang bentuk kezaliman dan penyalahgunaan kuasa. Seterusnya ialah pengaruh daripada teori Locke. Yang pertama ialah dari sistem demokrasi moden. Ini bukan sahaja mempengaruhi konsep demokrasi moden, bahkan telah membuka idea hak asasi dan kebebasan ini kepada semua. Beliau tahu akan kepelbagaian dalam masyarakat dan beliau percaya perbezaan itu bukanlah alasan untuk tidak diberikan hak dan kebebasan kepada rakyat yang pelbagai ini. Yang kedua ialah teori yang ini telah mempengaruhi budaya dan cara hidup di kebanyakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi pada hari ini. Bermula dengan gerakan hak asasi manusia dan kemudiannya hak wanita adalah salah satu contoh pengaruh dari teori Locke. Yang ketiga ialah penyebaran idea keselamatan di kalangan manusia tanpa mengira warna kulit, agama, bangsa, budaya dan bahasa telah menjadi amat terkenal serta diterima seluruh dunia. Slogan keselamatan ini telah diterapkan ke dalam sistem pentadbiran di kebanyakan negara dengan prinsip setiap rakyat harus dilayan sama rata dalam semua bidang dan tiada siapa yang akan rasa terpinggir serta dianiaya oleh pemerintah negara tersebut. Seterusnya ialah kritikan terhadap teori hak asasi. Yang pertama ialah teori hak asasi Locke ini disandarkan kepada andaian
setiap individu mempunyai hak asasi yang mengatasi semua hak-hak yang lain. Andaian ini dianggap belum terbukti benar, jika seseorang manusia tidak mempunyai hak ke atas kebebasan dan harta, maka kuasa pasarannya akan menjadi nilai jual beli kepada hak tersebut. Yang kedua ialah konflik di antara hak asasi dengan hak positif dan hak negatif. Hak positif atau dipanggil tindakan ialah hak untuk dikenakan tindakan ke atas orang atau kumpulan lain. Manakala hak negatif dipanggil tidak bertindak ialah hak untuk tidak dikenakan tindakan pada orang atau kumpulan yang lain. Dan mengikut kajian, teori hak asasi Locke ini ialah teori hak asasi generasi pertama. Kadang-kala ia dipanggil sebagai hak biru. John Locke berkhidmat secara negatif untuk melindungi individu daripada keterlaluan kerajaan. Yang ketiga ialah konflik di antara hak asasi dengan keadilan. Pasaran bebas dikatakan telah mewujudkan ketidakadilan dalam komuniti. Manusia bebas untuk memiliki harta dan kekayaan. Jika kebebasan yang tidak terkawal, ia dapat mewujudkan jurang di antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang keempat ialah manusia yang bersikap individualistik dan konflik mereka terhadap etika keprihatinan. Locke beranggapan bahawa manusia akan mementingkan sikap individualistik terlebih dahulu dan tidak bergantung kepada komunitinya. Namun demikian, sikap keprihatinan terhadap manusia perlulah ada jikalau seseorang ingin tinggal atau hidup dalam sesebuah masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan saya yang telah membentangkan pada slide sebelum ini. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pakis bin Fuadi. Saya akan membentangkan tentang teori-teori etika dalam kehidupan manusia. Di antara kegunaan teori-teori etika yang boleh diguna dan diaplikasikan di dalam kehidupan seharian manusia adalah yang pertama, menyelesaikan dilema etika. Di setengah senario, manusia sering berada pada satu tahap yang mengelirukan. Bukan semua manusia mampu dan berupaya menentukan sesuatu kesan buruk terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Apa yang dirasakan baik pada seseorang mungkin dirasakan buruk oleh setengah yang lainnya. Keadaan inilah yang dipanggil sebagai dilema etika. Dilema etika ialah keadaan di mana seseorang itu berhadapan dengan pelbagai persoalan mengenai tindakan yang boleh diambil ataupun sebaliknya. Oleh sebab manusia itu berubah dari kecil hingga mereka dewasa, maka faktor persekitaran banyak mempengaruhi gaya mereka bertindak dan berfikir. Proses perubahan ini menyebabkan mereka mengalami pelbagai situasi yang memerlukan mereka membuat pilihan. Kadang-kala pilihan yang dibuat itu adalah mungkin tepat dan betul. Mungkin juga pilihan yang dibuat itu tidak tepat dan mendatangkan kesan buruk kepada diri sendiri dan juga orang lain. Berdasarkan kepada dilema etika yang sering dihadapi oleh masyarakat, maka teori-teori etika yang dibina sejak zaman dahulu lagi sehingga kini amat membantu manusia dalam membuat pilihan terhadap kelakuan atau tindakan yang harus diambil. Manusia yang mempunyai pelbagai latar belakang agama, budaya dan kepercayaan akan berkelakuan berdasarkan kepada kebiasaan amalan yang diterima oleh masyarakat di mana mereka diami. Di sinilah terletaknya kepentingan teori-teori etika yang digarap oleh sarjana-sarjana yang terdahulu untuk menjadi panduan kepada pilihan tindakan yang akan diambil oleh sesetengah individu. Teori-teori etika yang dibangunkan ini mengesyorkan kelakuan manusia yang bermoral dan nilai etika yang diketengahkan sesuai serta boleh dipraktikkan
merentasi kepelbagaian agama, kaum, budaya, kumpulan umur, masa dan malah juga keadaan. Kemudian poin yang kedua adalah membantu dalam proses membuat sesuatu keputusan. Pada kebiasaannya, manusia harus membuat keputusan dalam kehidupan seharian mereka. Tidak kira di mana ia berada, manusia perlu membuat keputusan. Misalnya persoalan yang bermain di fikiran kita pada hari ini, kita mahu makan apa, makan di mana. Satu keputusan perlu dibuat walaupun dalam rutin yang berkaitan dengan membuat keputusan mengenai menu makanan dan pilihan lokasi tempat makanan. Walaupun persoalan ini nampak remeh, namun jika tersalah pilihan mungkin menyebabkan penyakit kencing manis, darah tinggi, gout dan alahan makanan. Teori-teori etika yang ada menjadi panduan kepada kita untuk membuat keputusan, daripada perkara yang terlihat kecil sehinggalah kepada keputusan yang sukar dan amat penting seperti siapakah pilihan pasangan hidup kita untuk dijadikan calon suami ataupun isteri. Dengan adanya teori etika, satu keputusan yang mengambil kira semua aspek yang sewajarnya dapat dilakukan sebelum suatu keputusan yang muktamad itu dibuat. Manusia kebiasaan lazimnya tidak mempunyai pengetahuan menyeluruh tentang semua perkara. Ada yang mahir dalam bidang kejuruteraan, ada yang mahir dalam bidang perubatan, ekonomi, pembinaan dan sebagainya. Disebabkan itu, manusia secara amnya tidak dianugerahkan dengan pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang luar biasa. Maka mereka memerlukan satu panduan yang jelas untuk melakukan sesuatu perkara dengan betul dan keputusan yang tepat. Sebagai contoh, seorang peguam memerlukan hikmat nasihat seorang arkitek mengenai kesesuaian reka bentuk rumah yang ingin dibina supaya rumah itu bukan setakat cantik dan menarik tetapi juga selamat untuk didiami mereka. Teori-teori etika yang sedia ada akan membantu peguam berkenaan membuat keputusan yang lebih tepat. Poin yang ketiga adalah mengenal pasti tanggungjawab etika. Kepelbagaian manusia mewujudkan pelbagai tanggungjawab, daripada rakyat biasa, kaki tangan awam, tentera dan juga setinggi-tinggi pemimpin sesebuah negara. Semuanya memainkan peranan penting dan mempunyai tanggungjawab yang berbeza-beza. Mungkin rakyat biasa mempunyai tanggungjawab yang tidak sebesar tanggungjawab pemimpin negara. Begitu juga dengan peranan seorang kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan tidak sama dengan peranan dan tanggungjawab tentera yang menjaga keselamatan negara daripada ancaman peperangan negara jiran yang sedang bergolak dan berperang. Kepelbagaian tanggungjawab ini mewujudkan bermacam etika yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap orang yang mempunyai tugas, peranan dan tanggungjawab khusus. Di sinilah kepentingan teori-teori etika yang ada sebagai panduan yang jelas untuk setiap individu berperanan secara efisien dan efektif dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Seseorang pemimpin yang adil, cekap dan amanah akan dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara cemerlang, disanjungi dan dihargai oleh rakyatnya. Pemimpin sedemikian boleh menggunakan teori-teori etika yang ada untuk membuat pilihan amalan pentadbiran yang bersesuaian, sama ada secara demokratik ataupun autokratik. Tanggungjawab yang dilaksanakan oleh pemimpin berkenaan akan menjadi lebih senang kerana ada garis panduan yang jelas berdasarkan kepada kod etika, peraturan atau undang-undang yang ada untuk membantunya menjadi pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti dan juga berintegriti. Sekian saja daripada saya. Saya harap pembincangan saya memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Sekian, terima kasih.
Terima kasih rakan kumpulan atas pembentangan tadi. Saya Harith Rezwan bin Abdul Aziz akan meneruskan dengan pembentangan penghayatan nilai. Berdasarkan daripada teori-teori etika moden dan klasik ini, terdapat beberapa nilai yang baik yang boleh dimanfaatkan untuk menjadi panduan kita sebagai kehidupan bermasyarakat. Antaranya ialah mampu menjadikan sesuatu masyarakat yang bermoral tinggi. Segala perbuatan dan tindakan kita mesti berlandaskan panduan etika yang murni dan prinsip akhlak yang tinggi secara langsung atau tidak. Prinsip moral dan akhlak-akhlak yang baik seharusnya menjadi pegangan setiap individu kerana ia mampu mempengaruhi cara berfikir, bercakap dan bertindak di dalam kehidupan seharian. Seterusnya, ia mampu menjadikan manusia berfikir secara terbuka dan berperanan yang sepatutnya untuk menjaga kebaikan semua pihak termasuk alam sekitar. Dengan nilai-nilai yang terdapat daripada teori etika ini, manusia mampu menjaga kepentingan masyarakat sejagat demi kebaikan bersama. Selain itu, ia mampu menjadi panduan kepada masyarakat umum dan setiap individu untuk memilih nilai-nilai yang sewajarnya untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan seharian seperti teori kebaikan. Daripada teori kebaikan, kita boleh mengenal pasti jenis-jenis kebaikan moral seperti kawalankan diri, keberanian dan keadilan. Daripada itu, setiap individu mampu mengawal tingkah laku untuk sentiasa berkelakuan baik, patuh dengan undang-undang semasa dan disenangi oleh masyarakat. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai kaum dan kepercayaan agama. Teori-teori etika ini, sama ada moden ataupun klasik, sangat membantu untuk kita mencari titik persamaan dalam kita menyelesaikan sesuatu masalah. Hal ini jelas apabila isu-isu perbezaan pendapat antara pelbagai kaum masyarakat di negara ini mampu diselesaikan dengan baik berdasarkan asas prinsip moral yang baik dan nilai-nilai murni. Akhir sekali, dalam membentuk sesuatu tamadun, teori-teori etika ini berkait rapat dengan segala nilai-nilai. Antaranya ialah membantu membentuk jati diri dan berwatakan yang berkualiti tinggi untuk setiap manusia. Hal ini menjelaskan manusia atau seseorang individu mampu berfungsi dan bertindak balas dengan cara yang betul dan berkesan terhadap urusan seharian. Jelas teori-teori etika ini mampu membina sesebuah tamadun yang baik. Kesimpulannya, terdapat banyak nilai-nilai murni dan baik yang dapat kita pelajari menerusi teori-teori etika moden dan klasik ini untuk kegunaan kita seharian sebagai manusia. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita sudah berada di hujung topik 2 ini. Secara kesimpulannya, setelah kita memahami dan mempelajari keseluruhan teori-teori etika ini, terdapat banyak penghayatan dan pengajaran yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Perbincangan mengenai teori-teori klasik yang utama lebih fokus kepada tindak tanduk yang baik dan mengikut peraturan. Setiap tindakan itu terhasil daripada kesedaran diri kita sendiri untuk memilih sesuatu perbuatan yang baik yang mampu memberikan hasil dan manfaat yang besar kepada orang lain. Bagi teori etika moden pula, lebih banyak menjelaskan mengenai tindakan, tanggungjawab dan akibat individu terhadap sesuatu perkara dalam menjalani kehidupan seharian yang amat berkait rapat dengan masyarakat setempat mahupun negara. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membawakan cinta kepada kebaikan untuk kehidupan kita dan jauh segala sifat yang tidak baik supaya hidup lebih sejahtera dan aman harmoni yang akan terus melahirkan generasi yang baik, berwibawa, adil, amanah dan bertanggungjawab untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat
agama dan juga negara. Segala kelemahan sepanjang video ini harap dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.